Okey, untuk siapa yang baru first time join kelas cikgu akan ke udara, bukan ke udara. Cikgu akan buat kelas setiap hari Jumaat. Sama ada pukul 8 atau 8.30 akan cikgu maklumkan kepada cikgu-cikgu yang terlibat lah. Dan cikgu akan blast dulu soalan-soalan yang cikgu akan bincang. Andai kata kamu tak dapat follow ke dalam masa sejam ni, cikgu akan bagi link untuk YouTube supaya soalan ni, ini adalah soalan peperiksaan. Okay, so kamu boleh jawab ulang balik, buat sampai kamu faham. Okay, kelas, kita akan cuba soalan, sebab soalan ni untuk soalan indeks ni, actually kamu pernah buat mana sekolah menengah rendah, masa menengah rendah. Cuma kamu ingat tak ingat je lah. So topik ni adalah topik tingkatan 4. Seperti yang kamu tahu, topik tingkatan 4. Dan jom kita tengok soalan-soalan yang mungkin akan terlibat atau yang mungkin akan keluar dalam kamu ni peperiksaan. Okay, so kita akan start kelas kita. Okay, kita akan start dulu dengan SOP index, iaitu properties index, iaitu hukum indeks. Okay, yang pertama yang perlu kamu tahu lah, kalau asas sama, kalau kuasa darab, dia akan jadi tambah. Benda ni basic, kamu tahu, kamu kena tahu, wajib tahu. Tak tahu benda ni, kamu tak boleh nak buat. Okay, yang seterusnya adalah A kuasa M bahagi A kuasa N. Kalau bahagi dia boleh tulis macam ni, kedua-dua ni boleh tulis. Okay, dan dia bermaksud A kuasa M tolak N. Okay, kamu kena tahu, kalau bahagi kuasa kena tolak. Ini kalau asas sama. Cikgu cerita hukum indeks kalau asas sama. Kalau kuasa dengan kuasa, dia boleh jadi darab. Benda ni kamu tahu. Seterusnya, kalaulah pecahan, kuasa tu pecahan, sebenarnya dia boleh tulis dalam bentuk macam ni. Okay, M tu jadi kuasa, N tu jadi punca kuasa. Okay, cikgu harap benda ni kamu tahu dan kamu kena tahulah. And then seterusnya, kalau A, B, bracket, kuasa M kat luar, dia sebenarnya dia boleh pecahkan kepada A kuasa M, B kuasa M. Okey kelas, ini adalah 5 properties ataupun 5 hukum ataupun 5 SOP yang patut kamu tahu. Yang patut kamu tahu dalam hukum indeks. Okey, kita go terus pergi ke jenis soalan yang pertama, kalau asas sama. Okey, kalau asas sama, kelas, kalau asas sama, contoh macam ni, A kuasa X sama dengan A kuasa M, kiri dan kanan asas dia sama. So kita boleh buat pembandingan, dia akan ambil X sama dengan M. Kalau kita nak jawapan dia X tu, maksudnya kita ambil je dengan syarat asas dia kan sama. Okay, kita tengok soalan. Okay, kita ada 3 soalan yang kita akan bincangkan malam ni. Yang pertama, soalan pertama, 3 kuasa X tolak 2, sebelah kiri, sebelah kanan 9. Kamu tengok nombor 9 tu. Nombor 9 tu boleh tak dia jadi asas sama? Okay, mestilah boleh kan? Jadinya 3 kuasa 2. Okay, bila kiri dan kanan ni asas dia sama, macam cikgu cakap tadi, kita boleh buat perbandingan ataupun kita boleh abaikan nilai 3 tu. Maka dia akan jadi X tolak 2 sama dengan 2. Maka X sama dengan 4. Okay, ini basic yang kamu perlu tahu. Okay, kita go detail sikit soalan. Macam mana pula kalau soalan nombor 2 ni? Okey kelas, cuba kamu tengok. 16 bracket 2 kuasa 4x sama dengan 32 kuasa 1 tolak 2x. Okey, asas 2. 16 boleh tak jadi asas 2? Boleh tak kelas? Boleh kan? Dia jadi 2 kuasa 4. 32 boleh tak jadi asas 2? Boleh, 2 kuasa 5. Maka cikgu akan dapat macam ni. 16 tu 2 kuasa 4. Okey kelas, 2 kuasa 4 dengan 2 kuasa 4x, oleh kerana dia darab, maka kalau darab, hukum indeks kata kuasa akan jadi tambah. Maka cikgu akan dapat macam ni. 2 kuasa 4 tambah 4x sama dengan 2 kuasa 5 tolak 10x. Mana datang 5 tolak 10x? Datangnya daripada pendaraban. Sebab kuasa dengan kuasa, dia akan jadi darab. Okay, so bila kamu darab, kamu kembangkan, dia akan dapat 2 kuasa 5x tolak 10x. Oleh kerana kiri dan kanan asas dia yang sama,
maka kamu boleh buat perbandingan ataupun kita abaikan asasnya, maka dia akan jadi begini kelas. 4 tambah 4x sama dengan 5 tolak 10x. Okay, tolong selesaikan untuk cikgu, berapakah nilai jawapan x? X sama dengan berapa? Okay, cikgu open, x sama dengan berapa? Kalau sama ada kamu nak cakap ataupun kamu type je, x sama dengan berapa? Tengok pun kamu dah tahu dah sebenarnya. Berapa kelas? Congak je. Berapa? Baru nak 10. Sorang tolong cikgu, x sama dengan berapa? 1/14. 1/14 kelas. Sebab kita kumpulkan 4x tambah 10x, 14x, 5 tolak 4, 1, maka 1/14. Kita tengok soalan nombor 3, mirip sama. Nampak macam susah. Kita tengok 4 dengan 16 boleh tak jadi asas yang sama? Boleh. Iaitu asas 2. So dia jadi begini kelas. 2 kuasa 2 yang 4 tu. 16 tu cikgu bawa pergi sebelah kanan. Okey, dia akan jadi 16 kuasa M dan 16 tu cikgu akan tukar 2 kuasa 4 M lah. Kenapa 2 kuasa 4 M? Sebab 16 adalah 2 kuasa 4. Okey, sebelah depan 2 kuasa 2 dengan 2 kuasa M tambah 1 itu darab. Maka bila kita cakap darab, maka kuasa akan jadi tambah. Okey, dia akan jadi begini kelas. 2 tambah M tambah 1. Okey. So kita selesaikan. Okey, tolong cikgu selesaikan. Bila asas kiri dan kanan sama, cikgu permudahkan lagi, dia jadi begini. 2 kuasa M tambah 3 sama dengan 2 kuasa 4M. Maka nilai M sama dengan, kita boleh buat perbandingan. Berapakah nilai M? Okey. Berapa nilai M? Congak je. Okey. Congak je. Boleh congak kelas. Sekarang. M sama dengan berapa? 1. Okay, M sama dengan 1. Okay, so begini. Mudah kelas. Yes. Okay, negatif 3M sama dengan negatif 3, maka M sama dengan 1. Okay, ini soalan yang boleh ditanya dalam paper 1. Selalunya paper 1 kalau cikgu masa cikgu menanda tu memang selalu soalan macam ni lah, soalan mudah dia. Okay. Okay, so cikgu nak soalan mudah ni kamu kena power. Okay, kita go kepada jenis yang kedua. Asas tak sama. Okay. Ini yang cikgu cerita ni pasal asas. Okay, contoh. A kuasa X sama dengan B kuasa M. Kiri dan kanan tak sama. Maksudnya, sebelah kanan kamu tak boleh, asas tu tak boleh disamakan. Okay, bila asas tak boleh disamakan, maka dekat sini datangi super log. Cikgu saja namakan super log sebab cikgu nak letakkan log kiri dan kanan. Okay. Okay, dia akan jadi begini kelas. Log, kamu log, bila cikgu cakap log ni ada log 10. Dia sebenarnya log 10 sebab boleh buat calculation. Okay, ingat bila asas tak sama kiri dan kanan, log datang membantu. Okay, ingat ini hanya digunakan pada asas tak sama. Okay, kita tengok soalan yang macam mana. Okay, macam ni. 4 kuasa 2x tolak 1 sama dengan 7 kuasa x. Kita tak boleh bandingkan terus sebab 4 dengan 7 tak sama. Bila 4 dengan 7 tak sama, maka datanglah super log. Saja namakan super log. Log maksudnya log 10 lah. So kiri dan kanan cikgu log kan, begini kelas. Log 4 kuasa 2x tolak 1 sama dengan log 7 kuasa x. Okay. Hukum log kata, kita masuk sikit hukum log. Hukum log kata kuasa kena letak mana? Kuasa mesti kena letak depan. Okay. So dekat dalam kes ni, kuasa kita adalah 2x tolak 1 dengan x. So kita akan susun dia begini kelas. 2x tolak 1 bracket, kita bracketkan dia untuk proper punya penulisan, log 4 sama dengan x log 7. Okay, sekarang ni kita dah dapat. Okay, so kita pindahkan begini ataupun kita selesaikan log 4 dan log 7. Tekan je kalkulator log 4 tu. Cikgu dah tolong tekankan untuk kamu. 0.6021 untuk log 4. Macam mana nak tekan kalkulator? Itu kena tekan log lah tekan log 4 macam tu. 0.6021. X log 7 cikgu tekan 0.8451. Okay, and then kita darab masuk dalam macam biasa. Buka bracket. Cikgu dapat 0.2042 hasil darab 0.6021 dengan 2x. Lepas tu tolak dengan 0.6021 sama dengan 0.8451x.
So kita kumpulkan X sebelah depan, dia akan jadi begini. 142042X tolak 0.8451X sama dengan 0.6021. Okay. So ini case senang je, kamu tekan je kalkulator, dia jadi begini kelas. X sama dengan 0.6021 per 0.3591, maka X sama dengan 1.677. Ini cikgu bagi gambaran macam mana kita nak selesaikan. Anda kata kiri dan kanan kita asas kita tak sama. Okay, asas kita tak sama. Okay, ini satu case. Okay, kelas. Boleh So ingat, kalau asas sama, kamu tukar asas and then kita buat perbandingan. Kalau asas tak sama, super log datang. Kiri dan kanan. Syarat kena kiri dan kanan. Okay kelas. Kita tengok pula soalan yang seterusnya. Okay, eksponen. Bila eksponen ni kelas, dia mesti melibatkan ln. Okay, kita cuba kita selesaikan macam ni. 30 eksponen kuasa 2x tambah 3. Okay, siapa tahu kita nak pindahkan siapa dulu? Alah, dah tekan pula. Kita pindahkan 30. Sebelah kanan dia jadi bahagi. Okay, kita pemudahkan sikit, dia jadi begini. Okay, dekat sini eksponen kuasa 2x tambah 3 sama dengan 29/6. Cikgu mana datang 29/6? Datangnya daripada 145/30. Okay, 145/30. Okay kelas. Bila sampai tahap sini, okay, bila kamu tengok kiri dan kanan kamu tak boleh nak diselesaikan, tak boleh nak disamakan asas, maka sama juga. Cuma kali ni, oleh kerana dia melibatkan eksponen, kita kena gunakan ln. Okay, kita kena gunakan ln. Ln ni adalah log E tau, log asas E. Tapi tak apa, kamu sebab kalkulator kita ada log, ada ln, ada ln. So kita akan lonkan dua-dua side. Begini. Sama je konsep macam kita logkan tadi. Okay, so dengan hati yang tenang, kamu buat macam ni. Kuasa kita letak depan. 2x tambah 3 ni kuasa cikgu letak depan. Okay kelas. Ln 29/6 kamu boleh tekan kalkulator. Okay, ln E adalah 1. Okay, ln E adalah 1. Take note, ln E adalah 1 sebab dia log asas E. Okay, dia sebenarnya ln ni adalah, katalah cikgu tulis sikit Okay, ini ln ni sebenarnya adalah log asas E. Okay, tapi kita panggil dia ln. Okay, so ln E adalah 1. 10 pula. Ln E adalah 1. Kenapa cikgu? Sebab ln ni adalah log E. Asas E. 1 kan? So ln E tu adalah 1. So bila kita tekan kalkulator kelas, kita tekan kalkulator dia jadi begini. 2x tambah 3, jangan tanya cikgu, cikgu kenapa ln E tu hilang? Because ln E equal to 1. Okay, ln bracket 29/6, 29/6, kamu tekan kalkulator, kamu dapat 1.5755. Okay, and then kita solvekan macam biasa kelas. 3 pindah. Okay, dia akan jadi begini. 2x sama dengan negatif 1.4245. Okay, maka x sama dengan negatif 1.4245 bahagi 2. Okay, bila kamu tekan kalkulator, jawapan dia akan jadi negatif 0.7123. Okay. Ini yang kamu kena tahu step by step penyelesaian untuk melibatkan eksponen. Okay. So start nombor 5. So cikgu dah bincangkan 3 soalan asas sama, 2 soalan asas tak sama. Okay. So cikgu harap kamu faham 2 jenis benda ni sebab kita nak bawa ke soalan yang seterusnya. Bila soalan seterusnya dia dah melibatkan kompleks sikit. Okay, tetapi tak ada masalah. Okay. Cikgu teruskan ke soalan yang ke-6. Okay, cikgu bagi masa kat kamu. Cuba kamu tengok soalan ni. Okay, tengok soalan ni. Ini adalah boleh asas, boleh sama. Okay, cuba kamu try sekarang. Ini adalah asas. Cikgu boleh cikgu tahu asas dia sama. Sebab 27 boleh tukar asas 3. Okay. 9 tu of course lah semua tahu. 9 tu datangnya daripada 3 kuasa 2. Okey, cuba try kelas. Okey, 27. 3 kuasa berapa? 27 3 kuasa berapa? 3. 3. 9?
2. Okay, nice. Dia akan jadi beginilah. Okay. 3 kuasa 3x. Okay. Darab 3 kuasa x tolak 1 sama dengan 3 kuasa 2x. Okay, next. Kalau kalau darab, kuasa jadi apa, kelas? Kalau Tambah. darab, tambah. Tambah. Bagus. Tambah. So, bila tambah, dia akan jadi begini. 3 kuasa 3x tambah x tolak 1. Okay, kita akan tambah yang sini lah sebab sini darab. Ini tim ni darab dengan tim ni. Macam tu. Okay. So, kita pemudahkan lagi. Cikgu pemudahkan lagi. 3 kuasa 4x tolak 1 sama dengan 3 kuasa 2x. So, ini berbalik pada kita punya jenis yang pertama tadi. Okay. So, jenis yang pertama kita buat perbandingan. Maka dia akan jadi, okay, tolong selesaikan kelas untuk cikgu. 4x tolak 1 sama dengan 2x. Selesaikan. X sama dengan berapa? Boleh tulis, siapa yang boleh tahu jawapan terus tulis dekat ruangan chat. Berapa X? Okay. Berapa? Set. Berapa kelas? 1/2. 1/2. Okay. So 4x tolak 2x sama dengan 1. Maka 2x sama dengan 1. Maka x sama dengan 1/2. Ini soalan yang memang selalu keluar dalam kamu punya soalan peperiksaan lah. Dia jadi kalau dulu soalan ni memang favourite lah. Soalan senior kamu. Okay, kita terus. Kita bagi yang payah sikit. Okay, kelas. Cuba kamu tengok soalan ni. Okay, cuba kamu tengok soalan ni. Kamu tengok, first kali kamu tengok asas dulu, sebelah kiri tu. Boleh tak kita samakan asas? Boleh tak kita samakan asas, kelas? Boleh tak? Boleh. Boleh. Okey, 25 jadi berapa? 25 tu kita jadikan berapa? 5/2. 5 kuasa 2. Okey, Rushrina, okay, boleh. 125? 5/3. Okey, 5 kuasa 3. So kita akan buat begini. Okey. So dah sama dah macam apa yang kamu sebut. Okey. 5 kuasa 3n tambah 1, 25, cikgu tukarkan tu 5 kuasa 2n. 125, 5 kuasa 3n tolak 1. Okey, then kita akan selesaikan. Cikgu macam ni kita nak selesaikan? Yang darab jadi tambah, bahagi jadi tolak. Begini kelas. Kita selesaikan satu persatu. Yang atas tu dulu. Okey, kamu tengok yang atas ni. Kita akan jadikan dia tambah. Kenapa? Sebab dia darab. Hukum indeks kata darab jadi tambah. Okey, cikgu tak bahagi lagi. Cikgu buat satu persatu dulu. Yang bawah ni, cikgu darabkan dulu. Sebab kuasa dengan kuasa kita boleh darab. Buka bracket. 3n tolak 3. Okey, bila dah sampai sini. Okey, maka barulah cikgu buat tolak. Okey, tim atas tolak tim bawah. Cikgu kenapa tolak pula? Sebab dia bahagi. Hukum indeks kata kalau bahagi kuasa jadi tolak. Okey, so yang situ kamu permudahkanlah. Kamu selesaikan, buka bracket bagai 3n tambah 1 tambah 2n tolak 3n tambah 3. Kat sini yang selalu pelajar silap. Dekat sini selalu pelajar silap sebab dia tak buka bracket. Cikgu mana ada bracket bawah tu? Dia ibarat satu tim lain tau. Datang letak atas tu, kita tolak. Buat bracket. So kita selesaikan kelas. Sebelah kanan tu, dia akan jadi beginilah. 5 kuasa 2n tambah 4. So kiri dan kanan kelas. Soalan nak H dengan K. Soalan tak minta N. Sebab tu kamu tak perlu risau. Sebab soalan nak H dengan K. Maksudnya dari segi mata kasar kita tahulah bahawa nilai H kita adalah berapa? Kita buat dengan H sama dengan berapa kelas? 2. Maka H2 K 4. H2 K 4. Sebab tu soalan ni dikategorikan soalan mudah. Dia memang mudah. Tapi kamu kena buat step by step. Jangan gelojoh. Jangan ambil masa lama sangat.
Okay, sebab selalu soalan ni dalam 3 markah. Kalau dulu dia jatuh dalam 3-4 markah. Okay, so 3-4 markah ni selalunya dalam satu markah tu dalam 1 minit lah. Okay, so dalam masa 3 minit je kamu kena solvekan semua benda ni. So kamu kena tengok indeks ni, kamu tengok dulu dia punya asas. Boleh tukar tak boleh tukar. Okay, kita tengok soalan yang seterusnya. Okay, kita tengok soalan yang seterusnya. Okay, juga harap kamu boleh. Okay, cikgu bagi masa, cuba kamu fikirkan soalan ni. Okay, cuba kamu fikirkan soalan ni. Okay, macam mana kita nak buat? Ini soalan mirip soalan tahun lepas, SPM tahun lepas, dan dia adalah agak kibat juga. Cuba kamu try. Dapat memang power. Tak dapat tak apa, tapi cuba dulu, conteng dulu. Cikgu bagi masa, cuba buat. Kira. Siapa yang tak ada idea, cikgu nak buat macam mana? Kita dapatkan 2 persamaan. Okay, 2A sama dengan 7B. Persamaan pertama. Okay, persamaan kedua apa? 2A sama dengan 28 kuasa C. Benda ni, dia sama macam persamaan serentak yang dulu yang kamu buat bab 3. Okay, kita tak bincang lagi soalan bab 3, tapi tak apa. Ini jadi persamaan kedua. Lepas tu kelas, ini dia punya idea, clue dia. Lepas tu dari nombor 1. Dari nombor 1 apa kita nak buat? Kita pindahkan A. Okay. Kalau kita pindahkan A, dia jadi apa? Siapa tahu? Okay, cikgu nak kekalkan 2 daripada nombor 1 daripada persamaan pertama. A pindah sebelah jadi apa? Apa jadi kat sebelah tu? Siapa tahu? Kan dia ambil daripada number 1, equation number 1, and 2 power of A sama dengan 7 power of B. Katalah cikgu nak pindahkan A. Okay, katalah cikgu nak pindahkan A. Apa jadi pada A tu kalau dia pindah sebelah? Siapa tahu? Punca kuasa. Okay, betul, punca kuasa. Tapi kalau punca kuasa, kalau kita nak tulis dalam bentuk indeks, dia jadi macam mana? Set. Tu kalau kuasa 2, set. Dia dari indeks. Siapa tahu? A tu pindah sebelah tu dia apa? Dia betul punca kuasa. Punca kuasa tu yang bentuk punca kuasa tu kan? Ini. Tapi dari segi indeks, ini punca kuasa 2, dia punca kuasa A lah sebenarnya. Dari segi indeks kita nak tulis macam mana? 1 per A. Dia 1 per A. So, dia akan pindah sebelah, dia akan jadi begini. 2 sama dengan 7 kuasa B per A. Sebab A pindah per sebelah, dia jadi 1 per A. Oleh kerana B dah ada kat atas tu, dia over je kat bawah. Okay. So, daripada sini, kelas, kita akan ambil persamaan nombor 2. Okay, persamaan nombor 2, yang 2 yang kita dapat daripada nombor 1 tadi ni, kita sumbat dalam tu. Okay, dia akan jadi begini. Yang 2 ni, cikgu gantikan yang ni. Okay, lepas tu apa jadi? 28 sini nak buat macam mana ni? Cuba kamu relate kan. Okay, 28 ada tak kaitan dia dengan, oleh kerana kanan ni asas dia kena asas sama ni. Kan, sebab sini 7, ni 28. Macam mana kita nak cari? So, kita pecahkan kelas. Kalau cikgu pecahkan macam ni. 28 tu 7 darab 4. 28. C kat luar. So, hukum indeks kata apa? Kalau C tu jadi apa? Dia akan pecahkan kat sorang-sorang. Dia jadi macam ni. 7 B per A darab A. Okay, sebab cikgu ni, yang ni tadi 2, ni sebenarnya 2. Okay. So, yang ni, C ni dia akan bagi sorang 1. Okay. So, kelas, apa lagi yang kita boleh buat? Okay, kita akan buat 4 ni, cikgu pecah lagi. Sebab cikgu nak dapatkan 2 tu. Okay, sebab dia 2 kuasa 2 kan? 4 adalah 2 kuasa 2. So, 2 ni, cikgu pecahkan lagi.
Masukkan lagi yang ni. Tengok betul-betul kelas. Mana hilang ni 2. Yang 2 tadi ni, cikgu masukkan ni lagi. Sebab cikgu nak dapat asas 7. Okay, ini soalan yang agak tinggi. Okay, yang dia ada dekat paper 1 dan dia menyusahkan pelajar lah. Tapi kamu nak tak nak, kamu kena jawab. Okay, begini. Okay, kiri dan kanan sama-sama. So, apa kita boleh buat? Kita solvekan sikit. Begini. Kiri dan kanan oleh kerana darab, sini darab, kuasa jadi tambah. So, that's why C tambah BA2C. Okay, so oleh kerana kiri dan kanan dah sama, maka kita boleh ambil saja pembandingan yang atas tu saja, maka dia akan jadi B/A darab A. Okay, sama dengan C tambah 2BC per A. Okay, kelas. Tolong selesaikan untuk cikgu. Ungkapkan A dalam sebutan C. Okay, cuba cari kelas. Cikgu dah tolong sampai situ dah. Okay, last kali tolong settlekan, ungkapkan A dalam sebutan C. Boleh tulis jawapan dekat chatting ataupun kamu boleh buka mic tu untuk bagi tahu apakah jawapannya. Okey. Okey, abaikan dulu bunyi kanak-kanak riang tu. Okey, selesaikan dulu kelas. Selesaikan dulu. Berapa jawapan dia? Tak betul. A sama dengan apa? Bila ungkapkan A kat depan lah, A sama dengan apa? Okey. Orang? Macam mana ni cikgu? Cuba lah. Cuba. A sama dengan apa? Ungkapkan A dalam sebutan B dan C. Dia nak A kat depan. Apakah jawapan kamu? Okey, seorang. Ifai ada jawapan Ifai? 2BC per B tolak C. Okey, betul. Okey. A sama dengan 2BC per B tolak C. Okey, cikgu selesaikan ni dulu. A dengan A ni boleh potong. Okey. So jadi B sama dengan C tambah 2BC per A. Okay, C tu cikgu pindah. Jadi B tolak C. Okay, kemudian cikgu pindahkan pula A. Jadikan dia sebaris. A bracket B tolak C. Maka A sama dengan 2BC per B tolak C. Maka inilah jawapan dia, ungkapkan A dalam sebutan B dengan C. Cikgu, kenapa cikgu tak matikan daripada awal? Boleh nak matikan dari awal, tak ada masalah kelas. Kamu cuma cikgu nak tunjukkan perjalanan 2 yang cikgu nak tukar tadi tu. Okay, siapa yang nampak daripada awal tu, daripada atas ni dia boleh matikan, tak ada masalah. Cuma cikgu nak tunjukkan yang bahawa mana hilangnya 2. 2 tu cikgu gantikan 7 B per A. Ni soalan yang agak tinggi. Okay, tapi inilah soalan kamu untuk KSSM. Okay, ungkapkan. Kamu kena get ready benda ni. Okay kelas, kita proceed ke soalan yang seterusnya. Okay, kalau tak sempat salin tak apa, nanti kamu tengok ulangan dia dulu. Okay, tapi janji kamu fahamkan dulu apa setiap langkah yang cikgu tunjukkan ni. Okay, setiap langkah ni penting. Okay, kita tengok soalan seterusnya. Okay, kelas. Katalah cikgu minta tunjukkan bahawa 4x tambah 2, 4 kuasa x tambah 2 tambah 4 kuasa x tambah 1 tambah 4x boleh dibahagi tepat dengan 7. Okey, ini kita akan main hukum indeks tu lagi sekali. Di mana untuk soalan begini kamu kena pecahkan. Kamu nampak ada tambah ni, ada operasi tambah atau tolak nanti, kita akan pecahkan benda ni. Dia akan jadi begini. Okey, ini soalan 4 kuasa X tambah 2 tambah 4 kuasa X tambah 1 tambah 4X. Maka cikgu pecahkan, dia akan jadi 4 kuasa X darab 4 kuasa 2.
Kenapa dia jadi darab? Sebab hukum indeks kata darab jadi tambah. Kan? Kuasa darab tadi, kalau asas sama, darab dia akan jadi tambah. Maka kalau cikgu pecahkan balik, tambah tu jadi darab lah. Okay, maksudnya 4 kuasa X darab 4 kuasa 2. Yang ini pun cikgu pecah, dia jadi begini. 4 kuasa X darab 4 kuasa 1 tambah 4 kuasa X. Okay, bila sampai step sini, kamu dah pecahkan, maka kita selesaikan. Okay, dia akan dapat begini kelas. 4 kuasa X 16 tambah 4 kuasa X 4 tambah 4 kuasa X. Okay, bila sampai dekat sini, kita tengok kita ada 3 ungkapan. Okay, kita tengok kita ada 3 ungkapan. Okay, 3 ungkapan ni dia share satu benda yang sama, iaitu apa benda yang sama? 4 kuasa X. Setiap ungkapan tu ada 4 kuasa X. Maka bila ada sama ada sama dekat ketiga-tiga ungkapan tu, maka kita boleh buat apa? Apa? Start daripada F. Pemfaktoran. Kita keluarkan 4 kuasa X. Maka dia akan dia jadi 4 kuasa X bracket 16 tambah 4 tambah 1. Kenapa tambah 1? Bukan tambah kosong sebab belakang ni adalah 1 bracket 4 kuasa X. Cuma kita tak letaklah 1 tu. Okay, tapi kita tahu yang belakang tu adalah 1. So kita akan selesaikan, dia akan jadi begini. 16 tambah 4 tambah 1, maka dia dapat 4 kuasa X 21. Okay, jom kita semak. Okay, adakah 4 kuasa X 21 ini boleh dibahagi dengan 7? Bila kamu semak, ya. Maka jawapan kita adalah yang ini. 21 4 kuasa X. Okay. So, kita dah tunjukkan bahawa dia boleh dibahagikan dengan 7. Cikgu perlu kita tunjukkan yang jom semak tu? Tak perlu. Ini just untuk untuk kamu faham apa maksud kendak soalan ni. Apa yang maksud soalan ni yang boleh dibahagi tepat dengan 7. Oh, so maksudnya bila dapat yang ini dalam bentuk termudah ni, kalau kamu bahagi dengan 7, oh kamu dapat. 21 tu boleh bagi 7 kan? So dapat 3. Maka 21 4 kuasa X ini adalah boleh dibagi tepat dengan 7. Okey, ini pun salah satu soalan favorite yang boleh ditanya. Okey, maksudnya kalau cikgu buat soalan, cikgu akan keluarkan soalan ni. Samalah dengan cikgu kamu. Okey, ada soalan tak kelas untuk contoh ni? Okey, kalau tak ada soalan, cikgu akan bagi satu soalan untuk kamu try. Dalam masa katalah 5 minit atau 3 minit. Okey, kita tengok dah ready? Okey. Cuba try kelas soalan yang ke-9. Tunjukkan bahawa 3 kuasa X tambah 4 tambah 3 kuasa X tambah 5 tambah 3 kuasa X boleh dibahagi tepat dengan 25. Okey, cuba. Okey, cuba. Ingat, cikgu cakap apa? Pecahkan. Cuba kelas. Okay, ada siapa-siapa yang ada jawapan, boleh tulis dalam ruangan chatting. Apa jawapan final kamu? Apakah nilai yang dipermudahkan? Yang kamu dah permudahkan, nilai itu boleh dibagi tepat dengan 25. Okay. Cikgu nak kamu try. So soalan-soalan begini kelas yang kamu kena cuba perbanyakkan lagi. Okay, tengok soalan-soalan dalam buku rujukan, buku teks, utama buku teks. Soalan-soalan buku teks. Tanya kalau kamu buat ulang kaji tu, kalau boleh jawab semua soalan dalam buku teks, tak faham tanya cikgu kelas kamu. Cikgu rasa kalau kamu dah master dengan buku teks tu, maksudnya untuk SPM tu tak ada masalah lah. Kamu boleh jawab, mesti boleh lulus dah pasti. Kalau kamu datang kelas tambahan, cikgu kamu buat, lulus dah pasti. Okey. Tapi kita nak lulus kan. Kita mesti nak kredit. Okey. So dah dapat. Apa jawapan? Ciseng, sekejap. Aziz cakap 65 3 kuasa X. Okey, kita check. 3 kuasa X tambah 4, kita pecah, dia jadi begini.
Okay, 3 kuasa X, 3 kuasa 4, 3 kuasa X, 3 kuasa 5 tambah 3 kuasa X. So cikgu selesaikan, 3 kuasa 4 adalah 81, 3 kuasa 5 adalah 243. Kalau cikgu silap, kamu bagi tahu cikgu Okay, so dia akan jadi, cikgu pemudahkan, dia akan jadi macam ni lah. 81, 3 kuasa X tambah 243, 3 kuasa X tambah 3 kuasa X. Oleh kerana 3 ungkapan ini, okay, mempunyai nilai 3 kuasa X, maka pemfakturan kita boleh buat. So dia jadi begini. 3 kuasa X bracket 81 tambah 243 tambah 1. Maka dia jadi 3 kuasa X 325. Okay. Ini kita dapat. Okay. Jom semak macam cikgu cakap. Kita just semak. 3 kuasa X 325 bahagi dengan 25, kamu akan dapat 13 3 kuasa X. Maka jawapan kita adalah di sini. Yang disemak ni tak payah tau. Ini just untuk pemahaman kamu. Okay. So jawapan kita adalah ini. 325 3 kuasa X. Okay. Okay, boleh Azri? Okay. Nah, itu jawapan dia. Siseng dapat? So jawapan dia adalah 325 3 kuasa X. Okay, ada bantahan? Okay, dapat. Okay, good. Siseng. Okay, yang lain pun cikgu harap kamu ada 52 orang dalam kelas cikgu ni. Cikgu harap kamu buatlah. Semak. Okay, dapat. Bagus. Okay, bagus. Kalau kamu dapat ni, cikgu pastilah paling kurang pun C tu dalam tangan. Okay, wah. Dah C, bila dapat C nanti dia mesti nak A. Okay, kelas. Okay, so cikgu harap kamu nampak bila soalan macam ni, kalau ada operasi tambah ataupun tolak nanti, kamu boleh pecahkan soalan tu. Okay, kenapa cikgu nak tunjuk soalan ni? Sebab kita nak try soalan yang seterusnya. Okay, begini pula. Okay, nampak tambah ni? Maksudnya kena pecahkan. Okay, cuba kamu pecahkan. Okay, pecahkan dulu yang ini. Okay, tapi soalan nak ungkapkan ni dalam sebutan X. Dia nak dalam sebutan X. Dalam sebutan X. Dalam sebutan X. Okay, cuba try. Okay, dalam sebutan X. Okay, pecahkan. Okay, kita nak ungkapkan 5 kuasa 2M tambah 3 tambah 25 kuasa M tambah 1 dalam sebutan X. Okay. Macam mana? Cikgu cakap dah kelas, kalau kamu nampak operasi tambah antara dua asas, okay, and then kamu nampak kuasa dia tu ada tambah macam ni, kamu pecahkan. Dia jadi begini. Okay, so bila kamu dah pecahkan, okay, dia akan dapat begini kelas. 5 kuasa 2M dengan 5 kuasa 3. Okay, tambah 5 kuasa 25 tu cikgu sama asas lah. 5 kuasa 2, M tambah 1. So, kita pecahkan lagi. Dia jadi begini. Okay. Okay. Macam mana kita dari sini kita nak jadikan X? Okay, kita tengok. Okay. Okay, 5 kuasa 2M, 5 kuasa 3, 5 kuasa 2M, 5 kuasa 2. Okay, kamu nampak sama macam kita katalah cikgu faktorkan ataupun cikgu pecahkan dulu 5 kuasa 3 dapat 125, 5 kuasa 2 adalah 25. Okay. So dia dapat, oleh kerana ini sama kelas, ataupun kamu boleh faktorkan lah, cikgu faktorkan pun 125 tambah 25. Dia akan dapat 150. Okay. Okay, ni sebenarnya ada lagi satu step lah. Katalah cikgu tertinggal ni. 5 kuasa 2M, dia 125 tambah 25. Sebab kita buat pemfakturan. Okay. So, okay. So, kamu dapat 150. Okay, kamu dapat macam ni. Okay, macam mana kita nak tukar benda ni jadi sebutan X? Kamu tengok. X adalah 5 kuasa M. Tapi cikgu, kita ada 2M. Maka, kita akan buat macam ni. Keluarkanlah 2. M2 dengan 2M tu, benda yang samalah. 2M adalah 2 darab M. M2 pun 2 darab M juga. So, cikgu dapat 5 kuasa M bracket kuasa 2, 100 setengah. Maka,
cikgu pemudahkan ataupun cikgu susun balik 150 kat depan, 5 kuasa M, kuasa 2. 5 kuasa M tu adalah X, maka kita dapat 150X kuasa 2. Ini memerlukan sedikit pemahaman konsep. Di mana kamu kena pecahkan dulu macam tadi kita dah buat, kamu dah mahir dengan pemfakturan, and then kita nak kaitkan dengan apa yang soalan tu beri. Diberi. Tu dapatlah ini. So cikgu harap kamu jelas dengan soalan nombor 10. Soalan macam ni pun, soalan macam ni lah yang macam cikgu cakap, inilah standard soalan SPM untuk paper 1 kamu. Boleh keluar benda macam ni. Kan? Maksudnya kamu kena tukar daripada M jadi X pula. Tapi tak apa, jangan takut. Satu persatu. Kamu nampak, kamu tahu, oh Cikgu Ezra cakap kalau ada tambah operasi antara 2 kuasa ni, kita pecahkan dulu. Cari, sebab kita nak buat pemfakturan. Lepas tu kamu carilah. Satu ikut rules by rule, ikut SOP dia. Satu persatu, yang 5 SOP kita tu jangan lupa. Darab jadi tambah, bahagi jadi tolak, darab jadi kuasa, kuasa jadi darab. Semua benda tu. So cikgu harap kamu perhatikan soalan nombor 10 ni sebab ini antara soalan favourite bagi cikgu. Kalau cikgu buat soalan trial sekolah cikgu akan masukkan soalan macam ni. So soalan yang seterusnya kelas, soalan nombor 11. Sebab kita dah buat tadi pemfakturan, cuba kamu buat benda ni. Cuba kamu buat benda ni. Sama, tengok operasi antara operasi ada tolak, ada tambah. Cuba kamu pecahkan. Matlamat kelas tambahan cikgu ni, cikgu nak perbanyakkan soalan supaya nak harap kamu buat sendiri, memang ada. Memang ada kamu buat sendiri dalam 2-3 soalan. So, bila dengan bimbingan tu cikgu harap dapat banyak lagi lah. Lagi banyak soalan kamu buat, lagi banyaklah knowledge ataupun kaya ilmu menjawab soalan tu. Rata-rata budak tak boleh buat ML sebab dia kurang latihan. Itu je. Itu je kurang latihan. Okey kelas. Macam mana? Cikgu cakap kita pecahkan. So macam mana kita nak pecah? Siapa tahu? Seorang? Kita pecahkan. 5N. 5 kuasa N. Darab 5. Darab 5, okey bagus. Yang belakang tu? Sama tak? Darab juga? Kalau tolak jadi berapa dia? Kalau tambah tu darab, kalau tolak? Bagi. Bahagi. So dia akan jadi begini kelas. 5 kuasa N darab 5 kuasa 1 ataupun 5, tolak 5 kuasa N, 5 kuasa N per 5. Okey, kita nampak 3 ungkapan. 1, 2, 3. Yang sama adalah 5 kuasa N, maka kita boleh buat pemfakturan. Kita boleh buat pemfakturan. Keluarkan 5 kuasa N. Bila kita keluarkan 5 kuasa N, apa yang ada? 5 kuasa N bracket apa? Serang. Tolong cikgu. Kamu dah fakturkan 5 kuasa N, apa jadi? Lima kuasa N kat luar, lepas tu bracket tu, bracket yang seterusnya. Macam ni, siapa yang dah buat 5 kuasa N, lepas tu bracket apa ada dekat dalam tu? Tolak 1 tambah 1 per 5. 5 tolak 1 tambah 1 per 5. Okay, simple one. Okay, so kita selesaikan lah. Kita selesaikan. 5 tolak 1, 4. 4 tambah 1 per 5. 21 per 5. Tekan je kalkulator mah. 5 tolak 1, 4. 4 tambah 1 per 5 adalah 21 per 5. Senang je. Okay, so kita selesaikan. Pindah randa. Cikgu tinggalkan 5 kuasa N. 5 pindah jadi darab, 21 pindah jadi bahagi. Benda konsep asas yang perlu kamu tahu. Okay, tolong cikgu selesaikan ini. Berapa? 105 darab 5 per 21. Seorang. Dua 25. 25. Maka 5 kuasa N sama dengan 25.
25 boleh tukar asas tak? Boleh. Boleh, dia jadi 5 kuasa 2. Oleh kerana kiri dan kanan adalah asas yang sama, maka bolehlah kita buat perbandingan jawapan dia N sama dengan 2. Okay. So inilah jawapan untuk soalan ini. Okay, sebab tu cikgu ajar dulu yang tadi pecah-pecah faktor tu supaya soalan macam ni kamu boleh jawab. Okay, lepas kelas cikgu besok ke cubalah gali soalan-soalan yang ada, try jawab. Okay, insyaAllah mesti boleh punya untuk MN. Okay, kita teruskan kelas. Cuba buat soalan yang ke-12. Pecahkan, tolong cikgu. Okay, jangan lupa isi kehadiran. Siapa yang boleh isi kehadiran, nanti kamu isi kehadiran. Okay, tak apa, tunggu kelas habis dulu kamu isi kehadiran. 2 kuasa X tambah 4 tolak 2 kuasa X tambah 3 sama dengan 1. Cikgu dah cakap kalau soalan macam ni ada operasi tolak pula tu antara kamu jangan salah. Jangan terconfuse antara tolak di sini dan tolak di kuasa. Okey, yang ini operasi tolak. Okey, bukannya kuasa tu tolak. Kalau kuasa tolak jadi bahagi kan. Okey, jadi ni adalah tolak. Okay, go. Kita pecahkan. So, dia akan jadi berapa? Seorang. Pecahkan. 2. Okay. 2x. 2x darab 2 kuasa 4. Okay, 2 kuasa X darab 2 kuasa 4 tolak 2x darab 2 kuasa 3. 2 kuasa X darab 2 kuasa 3. Okay, good. Dia akan dapat macam ni. Okay. Okay, next step. 1/8 cikgu. Oh, sabar. Kita faktorkan dulu. Kita selesaikan dulu yang 2 kuasa 4 dengan 2 kuasa 3 tu. Okey, maka kita faktorkan. Cikgu ajar pemfaktoran. 2 kuasa X bracket 16 tolak 8. Okey, 16 tolak 8 adalah 8. Okey, jadi begini. Okey, kita buat satu-satu. Boleh? Okey, so pindah ke 8. 2 kuasa X sama dengan 1/8. Okey, 8. Boleh tak tukar asas? 8 boleh tak kita tukar asas 2? Boleh. Boleh kan? Mestilah boleh. 2 kuasa berapa? 3. 2 kuasa 3. Tetapi kita tak boleh buat perbandingan sebab 2 kat bawah. Apa kita nak buat dengan 2 tu? Naik. Dia jadi apa kalau naik? 2 negatif 3. Yes, nice. Bagus. 2 kuasa X sama dengan 2 kuasa negatif 3. Maka kiri dan kanan adalah sama, maka kamu boleh buat perbandingan. Okay, maksud cikgu perbandingan tu kita abaikan 2 tu lah. X sama dengan negatif 3. Okay, senang kan? Memang senang. Soalan indeks ni memang senang. Okay, inilah soalan yang kamu boleh dapat 3 atau 4 markah di sini. Okay, nah itu janji jangan langgar hukum dah lah. Jangan langgar SOP. Okey. Kelas soalan seterusnya kita ada 2 lagi sampai soalan 14 saja cikgu lagi. Okey, kita tengok. Okey, kita ada lagi 5 dalam 5 minit. Okey. Kita nak ungkapkan 15 kuasa Y, 27 kuasa Y tolak 1 dalam sebutan P dengan Q. Mirip soalan yang X sama dengan 5 kuasa M tadi. Tapi ini kita kena jadikan dia dalam sebutan P dan Q. So, macam mana kita nak buat? Okay, kita tengok. Okay, cikgu akan ambil dulu daripada sini. Okay, Y pindah. Macam tadi, awal-awal tadi kita cakap Y pindah dia jadi punca kuasa kan. Punca kuasa Y. Tapi dari segi hukum indeks, bentuk indeks dia 1/Y. Okay, dan seterusnya. Yang sini pula cikgu pindahkan Y. Dia jadi Q 1/Y. Q 1/Y. Okay. Cikgu main kat situ. Okay, now. Okay, sebab 15 dan 27. Okay, apa kaitan 5 dan 3? Okay, kita pecahkan. Okay, ini soalan. Okay, 15Y cikgu ada yang tak tahu ini darab. Sebenarnya ini darab. Okay. So, cikgu letaklah darab kat sini supaya kamu nampak dan jelas. Okay, 15 tu kita pecahkan. Okay, dia jadi begini. Sebab kita nak relatekan dengan apa yang kita ada. Cikgu, kenapa cikgu tak buat 10 tambah 5? 10 tambah 5 nanti susah lah.
sebab kita nak main 5 dengan 3, 5 dengan 3 kalau nak dapat 15, 5 darab 3, 15. Macam tu. Okay. So hukum indeks kata kalau 5 darab 3 dengan Y, dia akan pecahkan kat situ lah. 5Y, 3Y tambah 3 kuasa 3Y. Sebab 27 tu cikgu pecahkan 3 kuasa 3. Okay. Cikgu, kenapa cikgu tak buat 9 darab 3 27? Boleh, tapi nanti 9 tu pun kamu kena main 3 juga. So kita terus buat 3 kuasa 3. Lagi senang sebab kita nak main 5 dengan 3 je. Okay, so 5 kuasa Y, 3 kuasa Y darab 3, 3 kuasa Y. Maka 3 dengan 3 ini, hukum indeks kata dia boleh tambah. So kita tambahkan lah. Dan 5 tu cikgu tukarkan. Alamak, terskip pula. Ini kelas, dia akan jadi macam ni kelas. 5Y darab 3Y tambah 3Y. 3 kuasa Y tambah 3Y. 5 ni, kalau kita nampak kat sini adalah P kuasa 1 per Y. So kita buat yang ni lah, yang ni cikgu buat ni. Yang tu. Okay, 3 ni pula adalah Q kuasa 1 per Y yang cikgu buat ni. Ni 3. So kita permudahkan lah. Dia jadi begini. Alamak, tak nampak. Cikgu padam balik. Y tambah 3Y, 4Y. Okay, 1 per Y darab Y darab 1 per Y, 4Y. Maka jawapan adalah P darab Q kuasa 4. Maka jawapan kita adalah P Q kuasa 4. Okay, ini adalah soalan tukar dalam sebutan P dan Q. Ini dia kelas. Kena perlu kreativiti sikit dalam hukum indeks. Okay, kita go soalan yang terakhir. Okay, kita pergi kepada soalan yang terakhir. Okay. Selepas N tahun, harga sebuah kereta diberi raju adalah, formula dia adalah 60,000 bracket 7/8 kuasa N. Cari N tahun apabila harga kereta kurang daripada 20,000 buat kali yang pertama. Kurang daripada 20,000 buat kali yang pertama. Okay, kelas. Soalan sebenarnya nak cari N. Okay, apa formula start kita nak buat? Okay, siapa tahu? Apa cikgu apa? Apa dia punya starting dia kita nak buat? Kita ada formula untuk harga sebuah kereta untuk N tahun. And then soalan nak cari N tahun kurang daripada 20,000. Kita salin je balik kelas. Kita salin je balik. 60,000 bracket 7/8 kuasa N kurang daripada 20,000. Okay. Cuba kamu selesaikan. Pindah randah macam biasa. Siapa pindah dulu? Kelas. Gerakkan siapa dulu? 60,000 pindah sebelah jadi apa? Negatif. Bahagi. Oh, bahagi. Okay. So dia jadi beginilah. Okay, 7/8 kuasa N lebih kecil daripada 1/3. Kemudian macam mana kita nak cari nilai N? Boleh samakan asas ke? 7/8 dengan 1/3. Boleh sama ke? Kelas? Tak, kalau tak, siapa datang? Lock. Lock kiri kanan. Okay, lock akan datang kiri dan kanan. So, kuasa kena letak depan. Gini, N, cikgu pindah depan, dia jadi N bracket log 7/8. Lebih kecil log 1/3. Okay, so tekan je kalkulator log 7/8, log bracket 7/8. Kamu akan dapat begini. N lebih kecil negatif 0.058. Okay, lebih kecil daripada negatif 0.477. Log 1/3 pun tekan kalkulator. Jangan salah tekan kalkulator. Log bracket 1/3. Kalau kamu letak log 1/3 dia akan jadi lain. Okay, log bracket 1/3. Okay, tolong tekan kalkulator betul-betul. Kamu akan dapat negatif 0.477. Okay, lepas tu siapa gerak? Kita nak N.
Negatif 0. Bagi lah. Bahagi. Bahagi negatif 0.477, bahagi negatif dia jadi apa? Tanda tu jadi macam ni. Okey, Mira cakap tahun ke-8. Okey, Mira bila kamu dapat, kamu akan dapat N lebih besar daripada 8.22, betul? So nilai yang lebih besar daripada 8.22 adalah 9. Bila tahun ke-8 dia tak cukup lagi 20,000. Okey, nilai besar daripada 8.22 dia akan dapat 9, 10, 11 dan seterusnya. So kita ambil yang 9 sebab dia buat pertama kali. Okay, kita tak boleh ambil 8.5, 8.3 sebab tahun adalah tahun ke-8, tahun ke-9. Oleh kerana kalkulator kamu tekan 8.22, maksudnya dia lebih daripada 8. So jawapan dia adalah N sama dengan 9. Boleh Amira? Okay, kamu tak boleh ambil 8 sebab dia masih lagi kurang. Okay, ambil 9. Dan kenapa dia jadi lebih besar? Sebab kamu bahagi dengan nilai negatif. Bila kamu bahagi dengan nilai negatif, bermaksud tanda kena tukar. Okay, so N sama dengan 9. Okay, so cikgu rasa cikgu bahagi 14 soalan je kan? Aikal cikgu bagi 14 soalan je? So untuk indeks adalah okay, so untuk indeks adalah ini. Soalan-soalan yang mungkin boleh ditanya, mungkin banyak lagi yang boleh ditanya. Tapi alhamdulillah kita dah dalam masa sejam kita dah bincang 14 soalan. Yang selalu kamu ambil 14 soalan ni selalunya 2 hari baru siap. Okay, so tengok balik soalan yang cikgu bagi. Kalau tak dapat apa yang cikgu sebut, tengok balik nanti cikgu share link untuk YouTube untuk cikgu akan selalu akan save lah. Okay, so jangan lupa isi kehadiran kelas. Siapa yang kalau ada soalan nak tanya boleh tanya cikgu. Kehadiran. Sekejap. Kelas. Sekejap. Kehadiran. So macam biasa kelas cikgu setiap hari Jumaat. Siapa yang free nak join lah. Okay, and then soalan cikgu akan bagi kat cikgu kamu. Kamu ambil lah. Macam cikgu cakap, kalau kita nak harapkan nak buat sorang-sorang tu memang susah. So cikgu sediakan medium ni untuk kita bincang soalan. Walaupun kalau kamu tak ada soalan, at least apa yang cikgu tunjuk tu kamu boleh salin untuk kamu tengok mana solution yang boleh kamu buatlah untuk menjawab soalan ni. Okey, so kehadiran, jap cikgu share balik link kehadiran. Tolong tulis tolong isi untuk cikgu edarkan kepada cikgu kamu, cikgu kena bagi. Okay, so itu saja kelas malam ni. Terima kasih kerana join kelas cikgu. Dan kita jumpa lagi minggu depan hari Jumaat dalam 8 atau 8.30. Dia bergantung pada ada program tak pukul 9 tu. Kelas cikgu akan buat sejam je. Sejam tu kita akan buat at least 10 soalan tu kena cover. Okay, terima kasih kepada semua yang join. Jangan lupa isi kehadiran. Happy weekend. Okay. Selamat Hari Raya. Terima kasih cikgu. Selamat Hari Raya. Sama-sama. Okay, sama. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Juga MS susah. Mana ada susah Alim. So apa probability itu taburan, aduh sama cacat dah. Itu sebab. Sabar. Nanti cikgu ajar kamu. Senang je, binomial, normal. Okey lah, terima kasih cikgu. Okay, thank you Lim. Cikgu. Jangan lupa isi kehadiran sama.